Ini yang saya nak cuba kongsikan. Ada 3, selain daripada kita buat generalization, selain daripada kita buat prediction, mungkin ada orang suka nak buat market segmentation. Okay, iaitu boleh menggunakan clustering teknik. Apa itu market segmentation? Kalau perasan, okay, actually bila kita gunakan Facebook, siapa yang guna Facebook kan? Alright, and then kita klik orang jual tudung. So the next, bukan the next day lagi, the next few minutes lepas tu akan keluarlah page syarikat yang menjual tudung. Okay, kalau kita klik jual brand A, brand produk A, bukan brand A, produk A, dia akan keluar brand-brand lain untuk produk yang sama, kan? So that is market segmentation actually. So apa market segmentation ni buat? Kita nak buat sebenarnya, kita nak segmentkan pelanggan kita. Katalah kita duduk dekat Selangor, kita nak segment, kita pula seorang salesman kereta, alright? So kita nak jual kereta yang mungkin 200,000 ke atas, takkan kita nak cari pelanggan yang di bawah pendapatan tertentu, right? So kita segmentkan pelanggan kita ikut kategori pendapatan. Jadi okay, maksudnya something like discriminate pun ada juga. Okay, kita panggil market segmentation. Jadi ada flyers tertentu kita hantar group A, ada flyers kereta tertentu untuk group B. Jadi kita tak buanglah duit bajet memberi flyers kepada group 1 whereby kita tahu group 1 tu takkan beli kereta yang semahal itu. Okay, so that is market segmentation, di mana kita ada beberapa faktor, kita boleh clusterkan penduduk dalam negeri Selangor tu berdasar faktor-faktor tadi, dan kita kata oh this group adalah grup-grup orang yang akan beli kereta 500k and above. This group antara 100 to 500k. This group below than 100k for example. Okay, that is market segmentation. Yang menariknya tentang clustering technique. Okay, yang kedua group classification. Group classification ini boleh digunakan, boleh dibuat menggunakan discriminant analysis. Apa group classification? Contoh, kita nak buat interview, right? So kita nak conduct interview, nak bagi satu scholarship kepada pelajar-pelajar yang terpilih ikut kriteria. So kita bagi kriteria, kita kata oh sila mohon. Okay, 200 orang pertama akan dipanggil interview. Padahal kita cuma ada 100 saja yang kita nak bagi kepada 200 orang. 100 je allocation. Okay, scholarship tadi untuk 100 orang. Kita panggil interview 200 orang. So bila kita panggil interview 200 orang itu time consuming, buang masa. Tambah sekarang zaman-zaman PKP ni, zaman-zaman kita lockdown, lagilah membuang masa. Okay, jadi bagaimana kita nak discriminate supaya kita tahu dah daripada awal, okay, mungkin instead of 200 kita just pilih 120 sahaja untuk pergi interview. Jadi taklah failure rate dia tu tinggi gila, right? Itu antaranya. So discriminant analysis ni dia boleh tengok kriteria kita, contoh Syamsul Tawati Sharif, umur berapa, education berapa, okay, communication skill bagaimana, okay, dia dah classify, okay, group ni group yang layak pergi interview, group ni tak layak pergi interview. So daripada awal kita isi form tu, kita dah tahu. Jadi orang-orang yang minta kerja ni pun tak adalah tunggu-tunggu sampai 5-6 bulan tiba-tiba kena reject. Alright. So dia bukanlah tentang scholarship sahaja. Mungkin kita nak klasifikasikan orang tu, pelajar tu untuk layak dapat apa insentif, okay, insentif, scholarship, alright, mungkin zakat, okay, penerima zakat, siapa yang boleh terima zakat, tak terima zakat, daripada pergi hantar borang, setiap kali pergi hantar borang nak kena interview ya juga, okay, tapi kalau boleh kita kuantitatifkan dulu, kita screen bagi shortlisted, yang betul-betul kita nak bagi je kita panggil interview. Okay, so of course among them akan ada yang fail, tetapi janganlah position tu ada 8 orang yang panggil interview sampai 100. Buang masa tu, bayar makan penilai pun, tukang interview pun ada masa dia yang perlu buat kerja-kerja lain. So maksudnya kita nak meminimumkan masa-masa tu, maka kita gunalah discriminant analysis ni boleh. Okay, but kita kena ada data lah. Whatever pun dalam statistik ini, you nak guna method apa pun, you kena ada data. Data itu mestilah data yang bernombor. Okay, yang ketiga, okay, lain fungsi statistik adalah untuk monitoring product quality. So production kosmetik ke, production baju ke, production skru ke, production ubat-ubatan ke.
Okay, so dia ada satu department nama dia quality control. Biasanya memang akan ada quality control. So dekat situ ada control chart. Dia akan monitor the value. Kalau out of control, dia akan stop the machine. So dia pergi check machine dia, kenapa jadi out of control produk dia. Out of control ni bila ada defect lah maksudnya. Bila ada barang yang rosak, produk yang tak ikut spec. Okay, terutamanya macam skru, very sensitif kepada dia punya measurement. Lari je measurement, skru tu dah lari size. So tak boleh lah kan, macam baju. Kan, baju tak berapa sensitif sangat. Kalau lari sikit-sikit tu, dia still the same size. Tapi itu pun kita rasa tak sedap pakai.